Assalamualaikum, nama saya Naufarhana binti Muhammad dari College Universiti Islam Melaka, mengambil jurusan Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Nombor kad matrik saya T2010272. Hari ini saya ingin membuat pembentangan dalam subjek kanak-kanak dengan keperluan khas STC 3623. Tajuk pembentangan saya kali ini ialah aktiviti fizikal untuk kanak-kanak berkeperluan khas, iaitu aktiviti monkey bar. Aktiviti fizikal ini merupakan satu aspek unik malah amat penting dalam pendidikan awal kanak-kanak. Aktiviti fizikal ini merupakan satu pergerakan yang membantu pertumbuhan tubuh badan kanak-kanak menjadi lebih sihat. Ia juga dapat menguasai kemahiran fizikal dan dapat menekan keupayaan pergerakannya. Pengalaman yang boleh diperolehi daripada aktiviti fizikal ini ialah tarian, gerak ramah dan juga tarian gimnastik. Aktiviti ini mampu menarik minat kanak-kanak dalam menguasai beberapa jenis kemahiran tertentu. Seterusnya, kanak-kanak dapat melakukan aktiviti yang dipelajari bersama kanak-kanak yang lain dalam situasi pertandingan yang sihat. Kemahiran yang telah dipelajari yang akan dilakukan dalam berbagai jenis alatan kecil dan alatan besar. Ini kerana anak-anak akan mengalami kepuasan dalam pergerakannya dan mereka akan merasai bahawa pergerakannya adalah betul dan estetik. Antara kebaikan aktiviti ini ialah yang pertama, mengurangkan tahap ketakutan kanak-kanak terhadap ketinggian. Yang kedua, meningkatkan kekuatan tangan untuk memudahkan proses menulis. Yang ketiga, meningkatkan tahap keyakinan kanak-kanak untuk mencuba sesuatu. Yang keempat adalah melatih kanak-kanak untuk mendengar dan mengikut arahan. Dan yang terakhir iaitu yang kelima, memupuk minat kanak-kanak untuk melakukan aktiviti. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Natira binti Rahmani. Nombor matrik saya D2010193. Hari ini saya akan menerangkan mengenai tips menguruskan kanak-kanak keperluan khas. Antara tips menguruskan kanak-kanak keperluan khas ialah seterusnya ialah perhatikan perkembangan komunikasi kanak-kanak. Setiap ibu bapa perlulah memerhati setiap perkembangan anak-anak mereka, daripada anak-anak mereka kecil sehinggalah bahkan meningkat dewasa. Ada setengah kanak-kanak daripada kecil mereka merupakan seorang pasif, tetapi apabila telah meningkat dewasa mereka menjadi seorang yang aktif. Malah terdapat juga kanak-kanak yang daripada kecil mereka mempunyai sifat yang sangat pasif dan sehinggalah dewasa mereka masih tetap juga pasif. Ini akan memberi kesan kepada mereka apabila telah meningkat dewasa. Ibu bapa perlulah segera mengambil tindakan daripada kecil dan sentiasa memerhati segala tingkah laku dan komunikasi kanak-kanak ini. Kerana apabila telah meningkat dewasa akan memberi kesan kepada kanak-kanak tersebut. Bukan sahaja kanak-kanak tersebut mendapat kesan untuk masa akan datang, malah ibu bapa juga akan mendapat kesan sampingannya. Oleh itu, ibu bapa perlulah memerhati setiap perkembangan kanak-kanak daripada kecil sehinggalah dewasa. Jika kanak-kanak mempunyai masalah, mereka perlulah mendapat rawatan dengan segera. Lebih baik kita mencegah daripada merawat. Oleh itu, kita tidak tahu apa yang bakal jadi untuk masa akan datang jika berlaku sebarang perkara yang tidak diinginkan. Terdapat juga sebilangan keluarga yang mempunyai anak kurang upaya, iaitu anak OKU. Tidak semua orang dilahirkan secara sempurna dan tidak semua orang bakal mendapat keluarga yang sempurna. Ada setengah mereka mempunyai anak OKU dari segi fizikal, tetapi ada juga setengah mereka mempunyai anak OKU dari segi dalaman, iaitu lembam pembelajaran, kurang cekap dan sebagainya. Ibu bapa janganlah terlampau tertekan memiliki anak seperti ini. Pertama sekali, perlulah redha dan terima dengan hati yang terbuka kerana
setiap benda yang berlaku dalam kehidupan kita adalah sebagai pengajaran dalam hidup kita. Oleh itu, ibu bapa perlulah sentiasa bersemangat dan jangan berputus asa untuk merawat anak-anak tersebut. Selain itu, tanam di dalam diri dan membuat azam baru bahawa anak-anak seperti ini juga berhak mendapat kasih sayang sepenuhnya daripada ibu bapa. Sekiranya mereka mempunyai adik-beradik yang normal dan hanya seorang sahaja dalam ahli keluarga yang mempunyai anak yang kurang upaya, anak yang kurang upaya tersebut juga perlu mendapat kasih sayang sepenuhnya daripada ibu bapa. Ibu bapa tidak boleh membandingkan anak kurang upaya tersebut dengan anak-anak yang lain kerana dia juga mempunyai pertalian darah sama seperti adik-beradik yang lain. Itu adik-beradik lain juga perlu memberi semangat untuk ahli keluarga yang mempunyai masalah seperti ini terus bersemangat dan meneruskan kehidupan untuk masa akan datang. Kerana segala yang berlaku di dunia ini pasti ada hikmat. Bab kata pepatah, setelah turunnya hujan pastinya ada pelangi. Setelah menghadapi pelbagai cabaran pastinya akan ada kebahagiaan yang mendatang. Tidak kiralah dari segi kejayaan maupun kecemerlangan yang bakal diperoleh oleh anak-anak istimewa seperti ini. Anak berusia 4 tahun dan masih tidak boleh menyebut perkataan-perkataan seperti ba, ma, pa dan pu dengan baik. Kanak-kanak ini perlulah berjumpa dengan doktor. Ibu bapa perlulah membawa kanak-kanak tersebut berjumpa dengan doktor dan mendapatkan nasihat doktor. Ini kerana agar anak-anak tidak menghadapi keciciran dan doktor akan sedaya upaya untuk membantu masalah ini. Mungkin mereka boleh ditempatkan di tempat sekolah khas, iaitu kelas pendidikan khas atau sekolah-sekolah khas, maupun mereka akan mendapat rawatan susulan untuk memperbaiki perkembangan komunikasi mereka menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Umaira binti Jalani, nombor metrik D201085. Di sini saya ingin membentangkan tentang penulisan pemakanan kanak-kanak berkeperluan khas. Kanak-kanak berkeperluan khas merujuk kepada kanak-kanak yang mengalami ketidakkeupayaan dari segi fizikal, mental, tingkah laku dan banyak lagi. Ketidakupayaan yang dialami oleh kanak-kanak ini mungkin disebabkan tidak mendapat makanan yang cukup dan berisiko tinggi untuk mengalami kekurangan zat makanan. Makanan kanak-kanak ini perlu dipantau dari semasa ke semasa supaya pemakanan mereka dalam keadaan yang baik dan seimbang. Baiklah, di sini saya ingin membentangkan pula tentang pemakanan bagi bayi yang berusia 0 hingga 6 bulan. Yang pertama, 0 hingga 1 bulan perlu menyusu sebanyak 8 kali 1 hari. Yang kedua, 1 hingga 2 bulan perlu menyusu 7 kali sehari. Dan yang ketiga, 2 hingga 6 bulan perlu menyusu 6 kali sehari. Dan yang seterusnya adalah berumur 4 hingga 6 bulan, iaitu sama seperti 2 hingga 4 bulan, iaitu 6 kali sehari. Akan tetapi, jumlah susu ibu pada 4 hingga 6 bulan adalah berbeza berbanding 2 hingga 4 bulan, iaitu sebanyak 900 ml sehari. Seorang ibu boleh menyusukan anaknya sehingga berumur 2 tahun kerana susu ibu mempunyai pelbagai nutrisi yang sihat dan boleh menyihatkan tubuh badan anak-anak mereka. Seterusnya, saya ingin membentangkan pula tentang pemakanan bagi bayi yang berusia 6 bulan ke atas. Bayi yang berusia 6 bulan ke atas adalah untuk membantu memberi pembesaran mereka dengan baik dan membantu mendapatkan semua nutrien yang sihat, terutamanya zat besi. Di sini saya ingin menunjukkan bilangan gelas yang perlu diminum oleh peringkat umur kanak-kanak untuk memberikan secukup kalori dalam badan mereka. Yang pertama, kanak-kanak yang berumur 1 hingga 3 tahun perlu meminum 4 gelas satu hari. Yang kedua, kanak-kanak yang berusia 4 hingga 6 tahun pula adalah 6 gelas sehari. Dan yang ketiga, kanak-kanak yang berusia 7 hingga 9 tahun 7 gelas sehari. Yang keempat, kanak-kanak yang berusia 10 hingga 12 tahun sebanyak 8 gelas sehari. Dan yang terakhir, kanak-kanak yang berusia 13 hingga 18 tahun sebanyak 8 hingga 11 gelas.
Keperluan tenaga bagi kanak-kanak yang berkeperluan khas tanpa komplikasi adalah sama seperti kanak-kanak normal. Manakala kanak-kanak Down syndrome dan kanak-kanak yang mengalami masalah failure to thrive (FTT) memerlukan pengubahsuaian keperluan tenaga mengikut pemakanan mereka. Kanak-kanak Down syndrome perlu mengurangkan pengambilan tenaga mereka sebanyak 10 hingga 15%, iaitu 1,700 kalori, dan kanak-kanak failure to thrive perlu meningkatkan tenaga mereka sebanyak 150%, iaitu sebanyak 2,550 kalori. Oleh itu, sebagai penjaga bagi kanak-kanak yang berkeperluan khas, perlulah menyediakan hidangan mengikut piramid makanan yang telah ditetapkan oleh Malaysia dan memberikan kombinasi yang betul supaya mereka mendapat makanan yang seimbang dan menyihatkan tubuh badan mereka, kerana mereka berlainan dengan kanak-kanak yang normal dan mereka memerlukan lebih banyak perhatian dan nutrisi dalam badan mereka. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nadia Nishukina binti Nur Syam dari Klan 3. Nombor kad medis saya ialah di 2010847. Di sini saya ingin menerangkan aktiviti berstruktur kanak-kanak untuk autism. Okey. Kajian menunjukkan kanak-kanak autism mempunyai masalah kurang penumpuan, hyperaktif, impulsif di dalam aktiviti yang tidak berstruktur. Oleh itu, aktiviti berstruktur mungkin boleh membantu meningkatkan kapasiti otot, skill motor, pengurusan tingkah laku serta keupayaan untuk proses maklumat. Okey, aktiviti struktur ialah aktiviti yang dirancang dan mempunyai matlamat. Ia direka mengikut keupayaan perkembangan kanak-kanak. Okey, lepas tu aktiviti struktur untuk latihan kehidupan harian boleh melibatkan penggunaan jadual waktu. Okey, bagi aktiviti baru, ianya dipecahkan kepada komponen yang lebih kecil dan disertakan dengan arahan yang ringkas dan mudah difahami dalam bentuk gambar ataupun tulisan. Okey, kegagalan melaksanakan aktiviti harian yang berstruktur boleh menyebabkan kanak-kanak autism ini menjadi lebih agresif dan sukar untuk dikawal. So, tips untuk memilih aktiviti dia adalah aktiviti yang membolehkan kanak-kanak melibatkan diri tersebut turut serta secara aktif. Contohnya, aktiviti seperti ini boleh meningkatkan penumpuan kanak-kanak, membantu mereka untuk belajar tentang persekitaran. Okey, contoh aktiviti tersebut adalah berkebun. Berkebun adalah aktiviti ringkas yang boleh dilakukan di rumah. Ia membolehkan kanak-kanak meningkatkan kefungsian tangan melalui aktiviti mengangkat, mengori tanam, menanam dan menyiram tumbuhan. Okey. Seterusnya yang melawat muzium, di mana terdapat pameran yang boleh mereka sertai serta menerokai melalui sentuhan. Ini akan jadi lebih interaktif dan memberi kesan berbanding dengan apa yang dilihat tanpa boleh disentuh. Okey. Dan yang kedua ialah penumpuan secara individu. Okey. Aktiviti secara individu dapat meningkatkan penumpuan berbanding kumpulan, di mana kanak-kanak mungkin tidak dapat menapis banyak gangguan di sekelilingnya. Okey. Interaksi secara individu ini membolehkan guru atau jurulatih mereka program yang bersesuaian dengan keperluan kanak serta mengambil kira temperamen kanak-kanak tersebut. Okey. Lepas tu yang ketiga, perhubungan yang terapeutik. Ini adalah penting untuk membantu kanak-kanak mengenali kesan kehadiran dan perubahan dalam suatu aktiviti yang dimainkan. Okey. Ia juga membantu kanak-kanak untuk berasa selamat dan percaya permainan yang dimainkan itu boleh dipraktis. Okey. Ia macam mencipta suasana bergelak tawa, mempamerkan sikap penyayang, boleh melahirkan suasana gembira, dan kanak-kanak juga akan lebih bersedia menerima arahan seterusnya untuk melakukan aktiviti untuk mencapai matlamat yang telah dirancang. Okey. Seterusnya perkara yang tidak boleh dilakukan sepanjang program aktiviti berstruktur untuk kanak-kanak autism. Okey. Dia boleh mengenali cara pengajaran kanak-kanak. Ia menggunakan arahan yang pendek. Contohnya digunakan arahan yang pendek, pecahkan arahan kepada arahan-arahan kecil untuk kesemua aktiviti
untuk kesemua aktiviti. Okey, yang kedua pula yang berkomunikasi dengan kanak-kanak. Dengan kanak-kanak yang autism ni, kita kena cakap dengan nada yang tegas, lembut dan positif, tetapi bukan dengan gaya yang marah, supaya mereka tak rasa kita ni marah, so takut dia akan lagi lebih agresif lah. Okey, dan kita akan mengawal impulsif dan penumpuan. Okey, contohnya dapatkan eye contact dengan kanak-kanak tersebut sebelum memulakan percakapan dengannya. Ia juga boleh menggunakan bahasa badan, sentuhan tangan dan sebagainya. Okey, lepas tu kita kena selalu puji dia setiap kali atau selepas mereka melakukan perkara yang baik. Lepas tu kita kena kerap pantau dia secara dekat. Lepas tu modifikasi tingkah laku. Okey, itu adalah perkara yang boleh dilakukan untuk aktiviti berstruktur. Okey, untuk aktiviti yang tidak berstruktur pula, kita tidak boleh menonton televisyen terlalu lama. Okey, kita perlulah kurangkan masa menonton televisyen untuk menonton televisyen atau bermain video. Kita perlu kurangkan kepada setengah jam atau setengah hari, supaya tak adalah mereka rasa macam sakit mata macam tu. Dan banyak lagi, ada yang jumlah kanak-kanak yang terlalu ramai, terlalu banyak rangsangan, permainan perlu banyak masa menunggu. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ain Nabila binti Kamal. Saya daripada kumpulan 3 dan nombor matrik saya di 20109336. Pada tugasan saya telah memilih tajuk bimbing kanak-kanak dalam berkeperluan khas. Kanak-kanak berkeperluan khas sering dipinggirkan khususnya dari aspek potensi akademik, termasuk ditempatkan di sekolah pendidikan khas, sedangkan mereka layak belajar dalam sistem pendidikan seperti golongan normal. Bermaksud kanak-kanak yang berkeperluan khas selalunya akan dipinggirkan ke tepi dan dari aspek potensi akademik. Bermaksud kanak-kanak berkeperluan khas kurang dalam akademik, namun mereka berhak untuk belajar seperti golongan kanak-kanak yang normal, iaitu kanak-kanak yang lain. Bagi kanak-kanak prasekolah pula, meskipun terdapat kepentingan intervensi awal dalam pendidikan, amat sukar mencari prasekolah yang menyokong kanak-kanak berkeperluan khas dalam program pendidikan dan integrasi mereka. Dekat sini maksudnya kanak-kanak prasekolah mereka terdapat kepentingan intervensi awal yang amat sukar untuk mencari prasekolah yang menyokong kanak-kanak yang berkeperluan khas dalam program pendidikan. Seterusnya, intervensi awal kanak-kanak dengan kelewatan perkembangan unik seperti gangguan hyperaktif, defisit tumpuan ADHD dan gangguan defisit tumpuan ADD, gangguan motor serta masalah pembelajaran sederhana amat penting untuk meningkatkan potensi akademik mereka. Kanak-kanak berkeperluan khas mereka ada sedikit masalah gangguan motor yang menyebabkan mereka menjadi kanak-kanak yang berkeperluan khas. So mereka ada masalah pembelajaran yang sederhana. Itu semua penting untuk meningkatkan lagi potensi akademik diorang akan datang. So akhir sekali, apa yang dapat saya terangkan tips mengurus kanak-kanak berkeperluan khas adalah seorang guru sebagai pendidik dan ibu bapa amat memerlukan perhatian kepada kanak-kanak yang digelar sebagai berkeperluan khas, dan automatik kanak-kanak itu akan menerima dengan sebaiknya, mengajar benda yang baik supaya mereka mengikut, dan setiap bagi mereka ulang kaji supaya apa yang diorang belajar semuanya masuk. Dan pada pendapat saya terhadap kanak-kanak yang digelar sebagai berkeperluan khas ataupun pendidikan khas, mereka selayak-layaknya diajar dengan begitu baik, mengajar dengan mudah,
teruskan belajar dan mencapai kejayaan seperti kanak-kanak yang lain. Kesimpulannya, ibu bapa dan pendidik haruslah mengajar, mendidik serta menunjukkan segala sifat yang terpuji untuk kanak-kanak berkeperluan khas ini, mengikut dan meniru segala sifat yang telah diajar ataupun ditunjukkan. Baiklah, saya akan terangkan tips penjagaan mulut bagi kanak-kanak berkeperluan khas. Sebelum kita teruskan kepada tips, saya akan menyatakan terlebih dahulu sebab-sebab kanak-kanak ni perlukan penjagaan gigi. Pertama adalah mereka ni golongan yang berisiko tinggi untuk menghidap penyakit gigi kerana tidak berupaya menjaga kebersihan mulut sendiri. Yang kedua adalah rawatan gigi mungkin sukar dilakukan dan memerlukan lebih masa bagi merawat mereka. Seterusnya, pengubahsuaian dalam rawatan diperlukan mengikut keadaan fizikal mereka. Antara masalah yang biasa berlaku bagi kanak-kanak berkeperluan khas ini adalah kerosakan gigi, masalah gusi dan trauma gigi. Kerosakan gigi itu macam mana? Okey, kanak-kanak ini lebih mudah mengalami kerosakan gigi disebabkan tidak bekerjasama dan mempunyai kesukaran menggosak gigi. Seterusnya, masalah gusi. Masalah gusi ni kerap berlaku di kalangan mereka yang kurang menjaga kebersihan mulut menyebabkan adanya plak dan karang gigi. Keadaan ini mengakibatkan gusi mudah berdarah dan berwarna merah. Yang ketiga, trauma gigi. Trauma atau kecederaan yang berlaku di bahagian muka mulut kerap berlaku kepada kanak-kanak yang kurang daya pemikiran, kerap kena sawan dan masalah koordinasi otot. Gigi juga lebih berisiko untuk cedera dan beranjak dari soket asalnya. Kita teruskan kepada pencegahan. Yang pertama adalah penjagaan kebersihan mulut. Yang kedua, berus gigi menggunakan ubat gigi yang berfluorida sekurang-kurangnya 2 kali seminggu. Yang ketiga, berus gigi elektrik atau bateri, berus super, berus gigi dengan pemegang yang diubah suai dapat membantu penjagaan gigi. Seterusnya, gunakan kuantiti ubat gigi secara minimum sahaja untuk mengelak rasa loya. Yang kelima, tidak perlu berkumur selepas berus gigi. Cukuplah memadai dengan sapukan buih berlebihan menggunakan tuala yang bersih. Berikutnya, memberus gigi boleh dilakukan di atas sofa, di pangkuan ibu bapa sekiranya sukar membawa mereka ke tandas. Berkumur setiap kali selepas makan, banyakkan minum air masak selepas makan. Langkah yang terakhir adalah membersihkan mulut dan gigi menggunakan tuala pada keadaan yang sukar untuk menggunakan berus gigi. Yang terakhir, bagaimanakah rawatan pergigian dapat dijalankan untuk kanak-kanak berkeperluan khas ini? Yang pertama, sebahagian besar kanak-kanak ini dapat dirawat seperti kanak-kanak biasa. Yang kedua, kekangan fizikal seperti memegang anggota badan kadangkala diperlukan untuk mengelakkan kecederaan kepada pesakit dan perawat. Yang ketiga adalah menggunakan ubat-ubat sedatif yang dapat menenangkan mereka. Yang terakhir adalah sebahagian kanak-kanak ini perlu dirawat menggunakan bius arm jika mereka tidak dapat bekerjasama dengan perawat ataupun jika rawatan kompleks diperlukan.